Okey, kita tengok berciri-ciri gelombang. Kamu tengok ni lah. Contohnya profil gelombang air. Kalau kamu tengok kan ni, kamu dapat teka dah ni. Ni gelombang apa macam ni? Melintang ke membujur? Siapa dapat teka? Sila beritahu saya. Menunjukkan, okey, Rajah 5.12 menunjukkan profil gelombang air di sebuah kolam. Apakah perubahan yang anda dapat perhatikan semasa gelombang itu merambat merentasi permukaan? Gelombang tu berlaku di atas permukaan air yang sebenarnya memang sentiasa ada gelombang di atas permukaan air. Kita je yang tak perasan. Tapi sekarang saya nak tanya kamu, ini gelombang apa ni? Okey. Setiap gelombang ni, setiap gelombang tu dia ada dia punya ada amplitude dia, ada tempoh dia, ada frekuensi dia, ada panjang gelombang dia, ada laju gelombang dia. Itu yang kita nak tengok. Setiap gelombang, semua gelombang termasuk membujur ke melintang ke, dia ada dia punya ke mana kamu tengok ni, kelima-lima ni dia ada. Jadi apakah itu amplitude gelombang? Apakah itu amplitude gelombang? Sesaran maksimum sesuatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Yang mana kamu tengok daripada sini dia naik ke atas. Ini kita naik ke atas. Kita panggil dia amplitude. Kita panggil dia apa dia? Amplitude. Yang mana kemudian kamu tengok pula tempoh masa yang diambil untuk satu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap atau untuk menghasilkan satu gelombang oleh suatu sumber gelombang. Okey, kamu tengok apakah itu tempoh. Yang dikatakan lengkap tu apa dia? Dia memuncak dan dia turun lembangan, dia pergi ke arah keseimbangan. Kedudukan keseimbangan. Itu yang dikatakan tempoh. Tempoh. Yang ni pergi sini turun bawah sini, itu untuk satu tempoh. Ni naik atas turun bawah, tempoh kedua. Ni naik atas turun ke bawah, tempoh ketiga. Itu dikatakan dengan tempoh. Dan satu ayunan lengkap dia mesti ada gerakan ke atas sampai ke puncak dan turun ke bawah sampai ke dia punya bawah sekali ni. Yang mana kalau kamu tengok dia bergerak naik atas turun bawah. Yang mana dia sampai ke bawah tu kita panggil dia lembangan. Dan dia naik balik sampai ke kedudukan keseimbangan, barulah dia lengkap satu gerakan gelombang. Okey, frekuensi pula bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh satu zarah atau bilangan gelombang yang dihasilkan oleh satu sumber gelombang dalam satu saat. Okey, dalam satu saat berapa jumlah ayunan lengkap dapat dihasilkan? Ada yang satu turun bawah naik atas, 3 gitu. Turun sini dah satu, itu dia ambil masa satu saat. Ada yang macam tu. Ada yang dalam satu saat dia dah pergi sampai ke hujung sini dah beberapa ayunan gelombang yang lengkap. Itu berapa jumlah dia tu? Dan satu saat berapa jumlah dia tu? Itu kita panggil dia frekuensi. Berapa jumlah ayunan yang lengkap dihasilkan? Contohnya ada 5 ayunan. Jadi maksudnya dia ada 5 ayunan tu, dia ada, maksudnya dalam satu saat dia bergerak 5 kali lah. Dalam satu saat dia ada 5 ayunan gelombang yang lengkap lah. Dalam satu saat dia ada 5 ayunan gelombang yang lengkap. Kita panggil dia. Jadi berapakah jumlah ayunan yang lengkap dalam satu saat? Itu kita panggil dia frekuensi. Frekuensi 5 Hz. Maksudnya dalam satu saat dia bergerak 5 kali. Dia bergerak 5 kali. Okey, panjang gelombang, jarak antara dua titik sefasa yang berturutan. Okey, ni turun naik atas. Okey, berapa dia punya jarak ni kamu nak ni? Ni puncak pertama. Okey, contoh ni puncak pertama, ni puncak kedua. Berapa jarak antara sini ke sini? Itu dikatakan panjang gelombang. Ada yang dia gerakan dia terlalu besar
sampai dia punya panjang gelombang dia adalah jauh antara satu sama antara dua puncak. Dan juga laju gelombang, jarak yang dilalui sesaat oleh profil gelombang. Okey, dalam satu saat berapa dia dah boleh pergi? Ada 1 meter, 2 meter pergerakan gelombang tu. Itu dikatakan laju gelombang. So, Rajah 5.13 mengilustrasikan, maksudnya menunjukkan, bahasa dia menunjukkan amplitud, titik-titik sefasa dan juga panjang gelombang bagi gelombang melintang. Jadi dia suruh kenal pastilah. Kamu tengok, okey, kalau daripada A, daripada titik keseimbangan ni naik ke atas, kita panggil dia amplitude ya. Di sini keseimbangan sampai ke atas puncak ni kita panggil amplitude. Okey, jarak antara dua puncak ni kita panggil dia panjang gelombang. Tempoh pula apa dia? Tempoh satu ayunan lengkap ni, kan? Berapa saat dia ambil masa untuk dia siapkan satu ayunan lengkap. Ni turun naik sampai ke sini balik, titik semangat ni balik, berapa lama? Itu dikatakan dengan tempoh. Frekuensi dalam masa satu saat, berapa dia bergerak ni? Berapa dia punya gelombang tu? 2, 3, 4, ada sampai beratus-ratus, ada sampai beribu-ribu dia punya frekuensi. Okey, saya harap kamu dapat tengok, perhatikan gambar ni, tengok dalam buku teks kamu dan perhatikan macam mana rupa bentuk gelombang ni, dan tengok di manakah kedudukan amplitude, manakah panjang gelombang. Sila perhatikan.